Datuk, sebanyak mana wang kerajaan di dalam bank ribawi, tarik semua. Masuk dalam bank Islam. Alhamdulillah ketika itunya bank Islam sudah ada. Apa nak jadi kalau bank Islam tak ada lagi ketika itu, wallahu alam. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada kali ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Ammar bin Abdullah yang merupakan Timbalan Menteri Besar Kelantan Darul Naim yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Pancor. Assalamualaikum Yang Berhormat. Assalamualaikum. Apa khabar? Kita sebenarnya baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sepanjang kita berada di negeri Kelantan Darul Naim, tanah rendah sekebun bunga, tadahan wahyu ini, kita melihat sepanjang 3 dekad membangun bersama Islam yang bermula tarikh tercetusnya pada tahun 1990 telah menunjukkan satu pergerakan ataupun anjakan paradigma dalam bidang politik ataupun siasah di negeri Kelantan ini. Secara keseluruhan, apa yang boleh Yang Berhormat Datuk jelaskan tentang tawaran ataupun polisi yang diberikan membangun bersama Islam sejak awal 1990 lagi? Silakan. Dia ada banyak perkara yang kita boleh sentuh lah. Cuma satu perkara yang saya selalu ulang, kejayaan besar kita di Kelantan ni dalam tempoh 3 dekad ni ialah pertama, kita berjaya membuat perubahan pemikiran, atau kalau kita guna bahasa ni, perubahan paradigma. Kalau dulu orang tidak yakin bahawa Islam ni boleh menjadi dasar pentadbiran di sebuah negara moden macam Malaysia ni. Tetapi bermula pada tahun 1990 dengan dasar membangun bersama Islam, kita berjaya membuktikan bahawa kita boleh mentadbir sebuah negara dan sebuah negeri moden dalam kerangka Islam. Ya, sebab tu kita letak dasar membangun bersama Islam. Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi banyak perubahan-perubahan dan pembaharuan yang telah kita berjaya buat. Dan yang kedua ialah kita berjaya membuktikan bahawa ulama ni mampu menjadi pemimpin dalam sebuah negara moden. Iaitu bermula dengan almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz selama 22 tahun dan kemudian disambung oleh Yang Berhormat Menteri Besar yang sekarang ni. Yang kedua-duanya adalah kebetulan ulama. Orang panggil ulama lah kerana lahir daripada latar belakang Islam, latar belakang agama. Tetapi kalau kita bandingkan negeri-negeri yang lebih kurang dengan Kelantan ni, kita maknanya kita berjaya membuat perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang besar. Sebab hari ni kalau tengok berbanding dengan 30 tahun yang lepas, Kelantan ni banyak berbeza. Saya ambil contoh yang paling mudah kan, Gua Musang sajalah. Gua Musang ni kawasan hulu. Kalau 30 tahun dulu Gua Musang ni, bila kita sebut Gua Musang ni, orang bayar hutan saja. dengan hutan rimba, dengan binatang. Tapi selepas 30 tahun ni, siapa-siapa yang pergi ke Gua Musang ataupun singgah di Gua Musang akan melihat perubahan yang besar ada di Gua Musang. Dan semua ni hasil selepas kita menjadi kerajaan. Berbalik kepada Yang Berhormat Datuk sentuhkan tadi tentang polisi ataupun tawaran membangun bersama Islam. Kita melihat demografik ataupun susun atur kependudukan di Kelantan sendiri terdiri daripada masyarakat yang bukan Islam juga. Jadi bagaimana pihak ulama ini ataupun pentadbiran negeri bermula daripada era Yang Berhormat almarhum Tuan Guru telah meyakinkan kepada masyarakat bukan Islam juga bahawa Islam itu mampu menyantuni masyarakat yang bukan Islam. Bagaimana yang sebenarnya kalau kita tengok di Kelantan ni sebelum 1990 memang sudah
dasar Islam tu sudah dilaksanakan, cuma tidak secara terbuka ataupun dengan orang kata lebih bersungguh. Iaitu bila PAS menang tahun 59 sehingga kalah tahun 78. Di zaman kerajaan PAS di Kelantan tu memang asasnya asas pentadbiran Islam. Cuma tidak dizahirkan dan secara lebih terbuka. Dan kalau dalam konteks hubungan dengan bukan Melayu ataupun bukan Islam, kita berjaya membuktikan sifat adil yang ada pada Islam itu. Sehingga orang Cina ni boleh hidup dan mengamalkan budaya dia seperti mana biasa. Contoh yang paling besar kalau di Kota Baru tu, kalau kita pergi pasar Pinang, pokok Pinang tu. Masa saya budak-budak lagi, orang Cina sudah jual babi secara terbuka. Dan di tepi-tepi tu orang Melayu jual sayur, orang Melayu jual ikan. Tapi orang Cina boleh gantung babi dia jual secara terbuka. Dan bila kita menang tahun 90 pun, pasar tu kekal sampai hari ini. Kalau tidak mengganggu juga. Tidak mengganggu. Dan kita pun tak pernah halang. Tidak pindah dia, tidak halang dia. Dan orang Cina masih lagi boleh jual babi, beli babi secara terbuka. Jadi ini satu contoh yang besar tentang toleransi beragama yang kita amalkan di Kelantan. Dan semuanya lah kerana ajaran Islam. Dan kalau saya nak bawa satu contoh lagi tahun 69. Konsep tasamuh. Tasamuh. Dalam bahasa Arab tasamuh. Dan tahun 69 tu bila berlaku peristiwa 13 Mei, di Kelantan ni tak berlaku. Datuk Asri masa tu dia Menteri Besar Kelantan. Bila ada pemuda-pemuda Kelantan ni bersiap sedia untuk pergi ke Kuala Lumpur nak menyertai rusuhan, Datuk Asri panggil semua dia orang ni dan bagi warning, jangan siapa-siapa pergi Kuala Lumpur untuk terlibat dalam rusuhan. Dan dia minta supaya jangan ada seorang orang Cina pun di Kelantan ni yang diganggu. Jadi itu contoh. Jadi kalau yang Muhammad Datuk melihat tawaran Islam itu sendiri secara syumul, yang kita lihat juga bagaimana Presiden Turki Rajab Tayyip Erdogan juga telah pun memberikan satu tawaran yang begitu besar, hinggakan dunia turut merasai bagaimana hebatnya Islam itu berada di persada dunia. Kita melihat setelah PAS menguasai Kelantan pada awal pada era almarhum Datuk Asri lagi pun, dan bermula kembali pada era almarhum Tuan Guru, telah pun memberikan kata tempias kepada negeri-negeri lain. Paling dekat adalah jirannya adalah negeri Terengganu pada era Tuan Guru Abdul Hadi dan juga negeri-negeri lain. Melihat bagaimana serakan pengaruh itu berlaku yang Muhammad Datuk. Dia dulu tu kalau tengok antara sebabnya orang takut pada Islam. Sebab bila sebut Islam ni, orang yang Islam ni menindas, Islam ni pemikiran dia sempit, suka menganiaya orang. Tapi bila kita laksanakan dasar kita di Kelantan, di bawah kepimpinan Datuk Guru dengan cara terbuka dan dengan adil, maka orang-orang menjadi semakin terbuka dan mereka timbul sikap positif. Dan itulah hasilnya berkembang. Walaupun mungkin negeri lain kita tak boleh menentang, tapi semangat itu. Semangat itu berkembang. Serakan semangat. Serakan semangat itu. Dan konsep yang paling jelas kita lihat diperkenalkan membangun bersama Islam ini adalah ummi, Muhammadiyah, Mas'uliyah dan juga Itqan. Kalau boleh dijelaskan, disimplifiedkan, dipermudahkan untuk pahaman umum, bagaimana ya Muhammad Datuk? Dia kalau ikut Tok Guru ni, kalau kita ambil uraian Tok Guru, dia kata maksud yang paling mudah adalah kita merentah ikut Islam. Nak buat pembangunan pun ikut Islam. Jangan bercanggah dengan Islam. Dan kita kena ingat bahawa setiap aktiviti hidup kita ni diikat oleh dosa dan pahala. Bukan Islam kena ikut kita. Jadi itu asas dia. Jadi saya tengok kerana hasil kesedaran itulah kita 30 tahun di Kelantan ni kita berjaya mencipta rekod iaitu tidak ada rasuah. Tidak ada pegawai-pegawai tinggi kerajaan, wakil-wakil rakyat yang didakwa di mahkamah kerana rasuah. Jadi saya percaya ini integriti lah. Integriti tinggi itu asalnya kerana dasar tadi. Kerana dasar pentadbiran Islam dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tok Guru itu sendiri yang menjadi contoh sehingga orang lain pun kalau dia ada perasaan nak buat salah pun dia akan rasa malu. Dia rasa malu. Jadi ini antara kekuatan kita. Dan kita pun kerjasama kita dengan SPRM ni memang baik. Selama kita merentah ni kita selalu merujuk pada SPRM, minta pandangan dia, cadangan dia bagaimana nak mengukuhkan integriti di kalangan pentadbir awal. Jadi alhamdulillah lah 30 tahun ni rekod kita bersih. Kalau kita melihat dari sudut politik lah ya, kita politik ekonomi kita berbincang sekitar itu ya Muhammad Datuk Terengganu, negeri Kedah pada era almarhum Tuan Guru Ustaz Fadil. Ini antara model utama yang diberikan kepada rakyat Malaysia, bagaimana Islam memerintah dalam keadaan 3 penjuru yang berjiran, satu di utara, walaupun keadaan negeri lain. Apakah pada masa mendatang melihat keyakinan Parti Islam Malaysia untuk
membuat lebih banyak lagi jangkauan selain daripada pergabungan di antara Muafakat Nasional dan sebagainya? Saya percaya kalau Perikatan Nasional, saya percaya kalau pertama kalau kita ditakdirkan boleh terus menguasai kerajaan persekutuan, dan kemudian masyarakat boleh melihat secara objektif. Sebab selama ini antara masalah kita hadapi masa-masa lepas ialah maklumat-maklumat yang tepat tentang Kelantan tidak tersebar. Apa yang tersebar ni ialah pandangan-pandangan negatif. Terutama fokus pada ekonomi lah tu. Fokus ekonomi yang paling besar. Dia tidak melihat faktor-faktor. Kenapa? Faktor geografi, faktor sosial, dan yang paling besar ialah tekanan politik. Kelantan ni potensinya besar, tapi kerana tekanan politik yang kuat pada waktu itu. Masa kita duduk berlawan dengan UMNO, zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, jadi pertemuan politik itu terlalu tegang sehingga banyak aspek-aspek yang sepatutnya boleh dimanfaatkan tak boleh berjalan. Kita dinafikan hak, dianaktirikan, didiskriminasi. Jadi ini antara sebenarnya kalau kita balik pada contoh Kedah, Kelantan, Terengganu, kita melihat kalau masyarakat melihat dengan objektif, dia akan nampak flexibility Islam. Sebab pendekatan kita di Kelantan ni dengan Kedah berbeza. Sebab tu bila kita menang di Kelantan dan menang di Kedah masa almarhum Ustaz Azizan dulu, kita bagi tahu bahawa orang Kedah tidak boleh meniru Kelantan 100%. Sebab sosio masyarakatnya Kedah dengan Kelantan ni berbeza. Walaupun negeri presidensi masa tu. Masa tu. Jadi sebab Kelantan ni 90% lah secara kalau 95% mungkin keterlaluan. Muslim, orang Melayu Islam. Kedah dia berbeza. Jadi sebab tu Ustaz Azizan pun dia sebut bila dia naik di Menteri Besar, dia kata jangan bandingkan dia dengan Kelantan. Sebab dia melihat realiti. Dan itu sikap praktikal. Praktikal itu yang dan realistik itu yang ada pada pimpinan PAS. Jadi kalau orang boleh nampak ni, maknanya kalau kita berkata Malaysia pun, pendekatan kita pun mungkin tidak strict macam Kelantan, tapi kita mengambil kira kedudukan masyarakat, orang bukan Islam, suasana sosial dan sebagainya. Dalam kita melihat ini yang Muhammad Datuk apa yang berlaku pada senario politik sekarang, kita melihat percantuman dengan UMNO dan juga bukan percantuman, kerjasama dalam percantuman dalam konteks Perikatan Nasional umpamanya lah. Ini sesuatu yang very unpredictable, ghairu mutawakkah. Sesuatu yang tidak dijangkakan oleh kerana dulu musuh yang kalau dalam bahasa Indonesia yang bebuyutan. Musuh yang bebuyutan, tetapi akhirnya benarkah kata yang dikatakan tiada yang musuh kekal dalam politik, tiada yang kawan kekal dalam politik. Sebenarnya ini bukan itu yang kita lihat sebenarnya, Muhammad Datuk Kita boleh melihat pada kepentingan rakyat, kepentingan jemaah itu lebih utama. Bagaimana komen? Semua dalam konteks PAS ni memang kita pun tidak duga. Lepas kita berlawan dengan UMNO 60 tahun tiba-tiba duduk sekali menjadi rakan sekutu. Kalau memang satu benda yang di luar jangkaan. Sebagaimana kita tengoklah Dr. Mahathir dengan DAP bergaduh bukan main, tiba-tiba boleh sepakat dengan DAP untuk lawan kerajaan. Jadi itu politik. Dan sebab tu dalam kalau Ustaz ingat kan dalam hadis pun Nabi kata kasihlah kamu kepada seorang berpada-pada. Sebab mungkin suatu hari kamu akan bermusuh. Dan bencilah kepada seorang berpada-pada. Sebab mungkin suatu hari kamu akan jadi kawan. Jadi ini mungkin maksud itu tak ada musuh yang kekal. Tak ada teman yang kekal. Sebab sifat manusia. Dan kita sendiri pun dalam PAS. Kenapa? Bagi orang yang tidak faham tentang PAS ni, dia nampak PAS ni macam selalu berubah. Dan U-turn. Sebenarnya tidak. Kalau kita faham tentang dasar PAS dan prioriti yang diletakkan oleh PAS, orang tidak akan nampak PAS di U-turn. Sebab kita pada setiap masa meletakkan kepentingan Islam. Kita berlawan dengan UMNO dulu pun kerana Islam. Kita berbaik dengan UMNO pun kerana Islam. Kita berkawan dengan DAP kerana kepentingan Islam. Kita berlawan dengan DAP pun kerana kepentingan Islam juga. Selagi mana mereka boleh mengikuti kepentingan kita mendahului Islam. Dia tidak menghalang usaha kita melaksanakan Islam. Kita berkawan lah. Tapi bila nampak DAP sebagai satu-satu masa tu menentang, maka kita terpaksa undur. Agak terpesong daripada UMNO dulu pun macam tu sebab dia nampak kuat sangat penentangan. Tapi bila dia kalah, dia sudah berubah. Dia tahu kesilapan dia apa. Jadi kita dekatilah. Jadi itu pendirian PAS. Dalam konteks membangun bersama Islam ini, kita melihat usaha-usaha pihak kerajaan untuk membawa pelaburan kembali. Kalau dulu kita lihat tidak dizahirkan secara umum di peringkat nasional. Bagaimana perancangan pihak yang dia sekarang ni macam contoh bila kita berada dalam Perikatan Nasional ni, kita berusaha untuk melaksanakan projek-projek yang penting kepada Kelantan. Sebab kalau kita tengok dari segi ekonomi, antara masalah kita ni ketinggalan dari sudut ekonomi ialah pertama kedudukan geografi. Berada di pantai timur dan kebetulan Kelantan ni tidak ada kemudahan. Kita tidak ada pelabuhan. Kita tidak ada rangkaian jalan raya yang baik.
flight kita pun flight yang tidak bersifat international. Jadi ini menjadi halangan kepada pelabur untuk datang. Maka sebab tu sejak dulu lagi bila kita mula-mula menandu, kita cadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina lebuh raya. Beberapa lebuh raya yang menghubungkan Kelantan dengan pantai barat. Tapi oleh kerana masa tu masalah politik, benda ni tak berjalan. Dan kita juga mencadangkan supaya dibuat pelabuhan. Sebab pelabur nak mari banyak. Kita ni kedudukan kita strategik dengan Indochina. Yang poin yang paling dekatnya ialah di Kelantan ini dengan Indochina. Lepas itu juga dengan China tu sendiri, Kelantan ni antara poin yang paling dekat. Jadi benda ni tak berlaku. Maka sebab itulah pembangunan di Kelantan menjadi perlahan. Maka sebab itu bila kita duduk dalam kerajaan ini, kita minta supaya kerajaan ni mengutamakan pembangunan infrastruktur. Dan alhamdulillah masa dulu kan Datuk Seri Azmi datang dulu, dia telah mengisytiharkan ada 5 projek besar di Kelantan ni. Lebuh raya CSR, Central Spine Road, lepas tu airport. Jadi ini antara benda-benda yang kita minta dan sebahagiannya sudah dimasukkan dalam bajet. Jadi kalau dimasukkan airport, jalan raya, pelabuhan ni, insya-Allah kita percaya pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi akan meningkat di Kelantan ni. Okey, perbandingan kita melihat yang ketara ataupun antara kelebihan dan ataupun penambahbaikan yang dilakukan pada era zaman almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan juga Yang Berhormat Datuk Ustaz Mat, bagaimana yang Berhormat Datuk? Ya, kalau kita tengok Tok Guru ni zaman dia lebih kepada meletakkan asas. Mengukuhkan asas kepada dasar membangun bersama Islam ataupun kerajaan Islam. Bila Menteri Besar yang baru datang, Yang Berhormat Datuk Bentara Kanan ni, dia mengukuhkan dan melebarkan lagi pelaksanaan dasar. Kalau kita kata zaman Tok Guru, dia buat rumah. Rumah siap apa? Mari ni memperelokkan lagi rumah dengan decorationnya. Dengan itu, dengan ini, touch up apa semua. Jadi itu kita buat perbandingan mudahnya macam tu. Okeylah, sebenarnya kalau kita melihat pertumbuhan institusi-institusi pengajian yang ada di Kelantan ini, Yang Berhormat Datuk, kita lihat lebih kepada terfokus kepada bidang-bidang keagamaan semata-mata. Yang mana ini merupakan satu orang kata signature kepada negeri Kelantan. Jadi apakah bidang-bidang yang sedang diterokai lagi oleh pihak kerajaan negeri selain pada melihat Kelantan sebagai Sami Mekah agama? Ya, sebenarnya kita sendiri tidak kata strict pada agama, cuma kita mengukuhkan pendidikan agama. Tetapi dalam masa yang sama kita buka ruang juga kepada bidang-bidang ilmu yang bukan agama. Sebab tu masa Tok Guru dulu, Tok Guru pernah menawar kepada Lim Kok Wing University untuk menubuhkan cawangan di Kelantan. Dan kita telah sediakan tanah 100 hektar di Macang. Dan Lim Kok Wing pun setuju. Tapi masa tu Kerajaan Barisan Nasional, kita tengah sebutlah kenyataan sejarah ni, memberi tekanan dan halangan kepada Lim Kok Wing sehingga akhirnya dia cancel. Dia masa tu saya sendiri ikut dengan Tok Guru pergi berbincang. Dia bercadang untuk menjadikan Kelantan ni sebagai regional hub untuk Lim Kok Wing University. Sampai peringkat tu makna kita memang terbuka. Memang kita terbuka. Makna kita bukan kata nak agama saja. Agama ni teras memang penting, tapi kita juga buka ruang. Cuma kerana faktor-faktor macam saya sebut tadi, faktor perhubungan, faktor lesen nak tubuh universiti ni pun dikawal oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi kita harap dengan kerajaan yang baru ni kita boleh atasi halangan-halangan ni pada masa akan datang. Baik, waktu ini kita sedang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Imam Amar bin Abdullah yang merupakan Timbalan Menteri Besar Kelantan Darul Naim, yang juga merupakan Adun Pancor, yang kita berbincang-bincang tentang membangun bersama Islam sepanjang 3 dekad ini. Dan sebenarnya Yang Berhormat Datuk, kita melihat kepada keadaan Kelantan yang begitu kebudayaan umpamanya lah. Kita melihat juga produk-produk contoh Korea, contoh Bollywood boleh dibawa keluar dengan produknya. Jadi Kelantan ni bagaimana keadaan kebudayaan Kelantan, kesenian Kelantan boleh dibawa keluar sebagai satu produk komersial? Produk kita yang utama DK Barat lah. DK Barat. Sebab ada version DK Barat dalam bahasa Inggeris. Dan baru ni kita cuba kita buat DK Barat dalam bahasa Arab. Baik. Sedap juga, cuma tak faham lah. Sebab dalam bahasa Arab. Tapi mana kita usaha tu, dan bagi kita DK Barat ni produk utama Kelantan. Kalau kita boleh komersialkan dan kita sebarkan ke seluruh dunia, mungkin boleh menjadi satu tarikan yang besar. Lepas tu yang paling penting saya tengok makanan lah. Itu. Kita makanan lah Kelantan. Kita boleh lawan lah Korea, Jepun lah. Dengan kepelbagaian.
Kalau Korea ada kimchi dan sebagainya, kita pun ada. Jepun ada wasabi, kita pun ada budu. Budu ni memang benda yang very special. Itu. Very special budu. Ada orang buat kelakar yang mana tu. Dia kata dalam budu dalam Al-Quran ada sebut. Iya kena budu. Kena budu. Kacau. Tapi orang lupa satu, budu ni semua protein yang tinggi. Sebab dia buat daripada ikan bilis. Ikan bilis ni semua protein yang tinggi, lebih daripada kacang soya, lebih daripada benda lain. Mungkin kerana tu orang Kelantan otak dia cerdik sikit kalau kita kata berbanding dengan orang lain. Okey, satu soalan terakhir sebelum kita berpisah ya Muhammad Datuk. Kita lihat ramai anak-anak Kelantan di perantauan, terutama di ibu kota Kuala Lumpur merupakan figura-figura yang berjaya, terutama dalam bidang perniagaan. Bagaimana pihak kerajaan negeri melihat peluang ini untuk kita mengajak mereka bersama-sama untuk kembali ke kata ni gelanggang untuk sama-sama membina Kelantan? Kita sebenarnya sudah initiate usaha ni beberapa tahun lepas, iaitu kita mengadakan pertemuan dengan anak-anak Kelantan yang berjaya di perantauan dalam bidang akademik, bidang usahawan, ekonomi. Dan alhamdulillah dihadiri oleh ramai pada waktu dia kita buat di Shah Alam. Cuma lepas tu jadi terhenti kerana beberapa isu tadi. Ada nama persatuan khas? Tak ada lagi. Masa tu kita panggil individu. Kita jumpa dekat dekat 100 orang datang. Masing-masing bagi pandangan apa semua. Tapi lepas tu terhenti. Saya pun tak tahu macam mana. Saya rasa itu merupakan nadi penggerak. Jika mereka benar sayang kepada tempat kelahiran mereka. Jadi kita ingat mungkin lepas ni kita akan hidupkan kembali perbincangan-perbincangan dengan, sebab kita tahu anak Kelantan ni ramai korporat ya, businessman, usahawan kosmetik. Betul. Punya masyhur-masyhur ni orang Kelantan. Betul. Apa putih sendiri tu pun. Beda. Orang Kelantan. Orang Kelantan tu orang macam tu. Gitu. Jadi itu yang banyak. Okey, sebagai akhirnya saya minta Yang Muhammad Datuk memberikan sedikit ulasan sepanjang kita perbualan ini, bagaimana yang mudah difahami oleh masyarakat awam tentang membangun bersama Islam ni untuk dalam 1 minit 2 minit. Silakan. Kita minta lah supaya orang melihat Kelantan ni dengan lebih positif dan memberikan cadangan. Dan kalau teguran pun kita terima, cuma teguran yang Benai, yang membina, yang konstruktif. Bukan mencari sudut kesalahan semata. Salah tu memang kita akui manusia ni tak lari pada salah silap. Tapi kita memerlukan kritikan-kritikan yang membina supaya kita boleh memperbaiki diri kita dan mengukuhkan dasar membangun bersama Islam di Kelantan, insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, merupakan Timbalan Menteri Besar Kelantan Darul Naim, Adun Pancor, yang telah memberikan sumangsaran pemikiran beliau sepanjang pertemuan saya dengan beliau. Dan kita mendoakan mudah-mudahan negeri Kelantan Darul Naim, tanah rendah sekebun bunga, Tadhan Wahyu ini akan terus berkembang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Kanan Ustaz Haji Mat Yaakob, Menteri Besar Kelantan, dan juga Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan, dan seterusnya pimpinan sah-sah pimpinan negeri Kelantan Darul Naim. Salam hormat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.